السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى حضرة الأنبياء والمرسلين وصحبه الصالحين، إلى حضرة الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء، إلى حضرة والدينا خصوصا إلى صاحب المؤلف شيخ سراج الدين عباس شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, sidang jamaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dapat saya hadir pada malam ini, yang pada awalnya saya fikir tak dapat hadir. Ala kulli hal dapat hadir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita ingin menyambung bacaan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tak ada lagi pun. Baik. Pada kuliah yang lalu, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, pada muka surat 1 kita membicarakan tentang istilah-istilah di dalam pengajian ilmu tauhid, di mana di antaranya disebutkan perkataan usuluddin ataupun pokok-pokok agama ataupun dasar-dasar agama. Saya ulang sedikitlah tuan-tuan. Kemudian dalam ilmu usuluddin dibicarakan kepercayaan ataupun i'tiqad yang bertalian dengan ketuhanan, yang disebut sebagai ilahiyat. Yang kedua, kepercayaan yang bertalian dengan kenabian, nubuwat. Dan yang ketiga, kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang ghaib, perkara-perkara yang tak dapat dilihat, seperti hari akhirat, syurga, neraka, mahsyar dan macam-macam lagi. Dan yang keempat, lain-lain persoalan kepercayaan. Ilmu usuluddin ini tuan-tuan disebut juga sebagai ilmu kalam, dan disebut juga sebagai ilmu tauhid, iaitu ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebut sebagai ilmu aqaid, iaitu ilmu yang disimpulkan di dalamnya itu keyakinan-keyakinan dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga disebut ilmu sifat 20, iaitu satu ilmu membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada minggu yang lepas kita bicarakan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah pada muka surat yang kedua.
Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 2. Pengertian Ahlus Sunnah ini adalah penganut sunnah Nabi, dan wal jamaah adalah penganut i'tiqad jamaah para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi inilah gabungan dua perkara, iaitu mereka yang beriktikad sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua beriktikad sebagaimana iktikad jamaah para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan i'tiqad ini tuan-tuan ya, kita telah jelaskan juga pada minggu-minggu yang lalu. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, iaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari, yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Basrah pada tahun 324 Hijriah di usianya 64 tahun. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid ini dipelajari terus daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu tidak ada nama ilmu tauhid, dan juga pada ketika itu tidak ada nama ilmu fiqh ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu tafsir. Masih ada lagi waktu itu tuan-tuan ya. Semua masih berada di dalam sumbernya yang masih mentah, raw material, iaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah muncul para ulama yang membahaskan tentang ilmu yang berkait dengan ketuhanan, berkait dengan kenabian dan berkait dengan perkara-perkara yang gaib, maka dinamakan sebagai ilmu usuluddin ataupun disebut sebagai ilmu aqidah, ataupun disebut juga sebagai ilmu kalam, dan disebut juga sebagai ilmu sifat 20 dan sebagainya. Dan kemudian begitu juga munculnya ilmu fiqh, ilmu syara'. Kemudian muncul orang-orang yang menekuni perkara-perkara yang berkait dengan masalah hukum hakam. Maka muncullah para ulama yang membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam. Muncul seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan ramai lagi imam-imam yang lain muncul kemudian. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, kalau dalam ilmu tauhid yang menghimpunkan akidah ini, beliau adalah Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Dan saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu bahawasanya Abu Hasan Al-Ash'ari ini adalah keturunan sahabat besar yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari yang berasal daripada Yaman. Tempat lahirnya beliau, kalau tak silap saya, di Kindah, Yaman. Dan kemudian Abu Musa Al-Ash'ari ini beriman di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muncul ulama yang menyusun ilmu akidah ini daripada keturunan beliau. Beliau itu adalah Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Kalimah Ash'ari ini tuan-tuan ya, yang dinisbahkan kepada satu kabilah yang disebut sebagai Bani Ash'ar. Bani Ash'ar. Jadi mereka yang keturunan daripada kabilah Ash'ar ini digelar mereka itu sebagai Ash'ariyun.
kerana berasal daripada Asy'ar. Begitu juga seperti Al-Imam An-Nawawi berasal daripada Nawa, maka digelar Imam Nawawiyun. Ya yang ada di hujung itu ya dalam bahasa Arab disebut sebagai ya'un nisbah, yang dinisbahkan kepada bumi Nawa. Jadi digelarlah sebagai Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan dan puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, juga saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu betapa para ulama daripada segala tokoh besar agama ini beraliran Asy'ariyah ataupun berakidah dengan akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Hatta Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan lima yushghilul adhan menyatakan bahawasanya bukan sekadar para imam yang empat, iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, berakidah mereka itu dengan akidah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah berakidah dengan akidah Asy'ari. Ada mungkin orang kata Syekh Ali Jum'ah, mungkin ada orang mempertikaikan, macam mana kamu nak samakan Rasulullah dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari? Sepatutnya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari itu disamakan dengan Rasulullah, bukan Rasulullah disamakan. Maka mereka kata ini sudah terbalik. Bukan begitu tuan-tuan, ya, kata Syekh Ali Jum'ah. Disamakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in itu dengan akidah Asy'ariyah, kerana akidah Rasulullah dan para sahabat itu adalah sehaluan dengan apa yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab itu Syekh Ali Jum'ah menyatakan dengan terang akidah Nabi itu adalah akidah Asy'ariyun. Dan kita juga telah menyebutkan sebelum ini sebagaimana yang telah ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tasahhah, iaitu kefahaman-kefahaman yang wajib diperbetulkan, diluruskan. Beliau telah mengulas tentang haqiqatul Asy'ariyah. Siapakah dia siapakah dia golongan Al-Asy'ariyah? Dan di dalam kitab itu dinyatakan para ulama majoriti yang terkenal daripada mufassirun, daripada ahli-ahli tafsir, muhaddithun, daripada ahli-ahli hadis, daripada fuqaha iaitu ahli-ahli fiqh, nahwiyun, para ahli nahwu ataupun grammar bahasa Arab, semua mereka itu adalah beraliran dengan aliran Al-Asy'ariyah. Jadi pegangan Al-Asy'ariyah ini adalah merupakan pegangan yang bersifat majority, bersifat menyeluruh tuan-tuan, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, la yajma' qaumi ala dalalah. Kaum aku bila dia bersepakat, maka mereka itu tidak akan bersepakat dalam perkara yang sesat. Pasti mereka akan bersepakat dalam perkara yang benar. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyatakan bahawasanya, sa'altu rabbi alla yajma' ummati ala dalalah fa'a'taniha. Aku berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya kesepakatan umatku pasti pada perkara yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan aku itu. Artinya tuan-tuan, ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pegangan itu bersifat majority, pegangan yang bersifat ramai, pasti itu adalah pegangan yang benar. Jadi pegangan Al-Asy'ariyah ini pegangan yang menjadi ikutan para mufassirun, para muhaddithun, para fuqaha dan para tokoh-tokoh besar. Maka pastinya pegangan Al-Asy'ariyah ini adalah pegangan yang benar. Kerana itu ada orang yang menamakan
kepada kaum ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Asy'ariyah. Jamak daripada kalimah Asy'ari. Jadi kalimah Asy'ari itu singular ataupun mufrad. Dan pluralnya ataupun jamaknya adalah al-Asy'ariyah, iaitu golongan Asy'ari yang dikaitkan kepada al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Di dalam kitab-kitab Usuluddin biasanya juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai sebagai Sunniyun. Jadi kadang pada hari ini disebut juga golongan Asy'ariyah sebagai Sunni. Tapi pada hari ini tuan-tuan, orang-orang Wahabi juga mengaku sebagai Sunni. Itu masalah tuan-tuan ya. Ini yang banyak orang tertipu kadang-kadang. Bila dia kata dia Sunni, ingat betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupanya Sunni rupa-rupanya aliran kaum Al-Wahabi. Jadi kita ni berhati-hati tuan-tuan ya. Bila sebut Sunni itu kena tanya, Sunni Asy'ari ke? Oh, dia kata tak, kami bukan Asy'ari, kami Sunni. Ini biasanya Wahabi tuan-tuan. Biasanya Wahabi yang tidak mau kepada gelaran atau mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dan sekarang ini tuan-tuan, mereka pula mendakwa pegangan ahli sunnah mereka itu adalah disebut sebagai pegangan ahlul hadis. Ini satu lagi mencelarukan orang awam tuan-tuan ya. Ramai orang tertipu. Adakah pegangan ahlul hadis itu pegangan yang selari dengan fahaman al-Asy'ariyah? Tidak tuan-tuan ya. Ahlul hadis pegangan yang sebenar itu betul. Tetapi pada hari ini aliran yang dibawa oleh kaum Wahabi ini didakwa oleh mereka dengan mengatakan mereka itu berpegang dengan akidah ahlul hadis. Ini jaga-jaga baik-baik tuan-tuan ya. Kalau ada orang mengatakan i'tiqad ahlul hadis, jaga. Ini juga biasanya adalah kumpulan orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran kaum Al-Wahabi. Dan ini telah diperdebatkan secara tuntas dalam pertemuan para ulama satu dunia, daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada timur sampai ke barat, di Grozny, di Chechnya, yang dihadiri oleh Syekhul Azhar Dr. Ahmad Tayyib dan tokoh-tokoh besar daripada seluruh dunia tuan-tuan ya. Dan Syekh Usamah Al-Azhari ataupun Dr. Syekh Usamah Al-Azhari telah membentangkan betapa kritikalnya pada hari ini golongan yang mendakwa mereka itu adalah berakidah dengan akidah ahlul hadis. Syekh Usamah telah membincangkan panjang lebar bagaimana mereka telah melakukan satu penipuan, mendakwa mereka itu ahlul hadis, namun konten ataupun isi pegangan yang didakwa mereka sebagai pegangan ahlul hadis itu sebenarnya adalah pegangan yang bercanggah sama sekali dengan pegangan ahlus sunnah wal jamaah yang menjadi pegangan majoriti. Seperti mereka mengatakan pegangan ahlul hadis itu beriktikad Tuhan bersemayam di atas arasy, Tuhan bertangan, berkaki. Ini bukan pegangan ahlul hadis tuan-tuan ya. Bukan pegangan ahlul hadis, ini pegangan mujassimah, iaitu golongan yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan pada hari ini berhati-hati, kerana pada hari ini dunia sudah menjadi borderless. Tidak ada lagi sempadan tuan-tuan ya. Segala ajaran-ajaran yang sesat berada di hujung jari. Kalau internet tu di YouTube penuh dengan ustaz-ustaz yang membawa akidah-akidah yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini zaman fitnah tuan-tuan ya. Fitnah di dalam akidah inilah fitnah yang sangat-sangat berbahaya. Kalau fitnah dalam masalah bala Covid ini tak besar tuan-tuan ya. Kerana Covid ini tidak membawa orang kepada sesat, tapi ada juga orang-orang yang tidak kuat iman sehingga bunuh diri dan sebagainya. Itu lain hal tuan-tuan ya.
Jadi tuan-tuan, kalimah sunni ini kena beringat tuan-tuan ya. Tersebut dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, iaitu kitab yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pada jilid yang kedua halaman 6, berbunyi begini: idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikut faham Asy'ari atau faham Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini dua orang imam besar tuan-tuan ya, yang menjadi ikutan para ulama di seluruh dunia. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Siapakah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Adalah seorang ulama usuluddin juga, yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah. Terkemudian 9 tahun daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi tuan-tuan ya, dua orang tokoh ini berada pada zaman As-Salafus Salih. Zaman As-Salafus Salih. Zaman salaf ini adalah zaman yang ada jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman yang terbaik. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun itu kurun yang aku ada. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kurun berikutnya dan kurun berikutnya. Satu kurun 100 tahun, tiga kurun 300 tahun. Jadi tuan-tuan ya, mereka ini adalah daripada golongan salaf, orang-orang salaf. Akidah kita adalah akidah yang mengikut kaum salaf, dan pegangan amalan fiqh kita juga mengikut salaf, iaitu mengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah, zaman salaf tuan-tuan ya. Bagi mereka yang mengikut Imam Abu Hanifah juga dianggap sebagai mengikut salaf, kerana Al-Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah. Imam Malik juga adalah daripada salaf. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga daripada salaf. Jadi mereka yang mengikut akidah Asy'ariyah, hakikatnya mereka itu mengikut kaum salaf. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sebentar tadi, sebaik-baik kurun adalah kurun yang aku ada, ataupun kurun aku dan kurun berikutnya dan kurun berikutnya. Jadi kita ni tuan-tuan ya, mengikut akidah daripada kaum salaf. Bermadhab dalam amalan kita juga mengikut salaf, iaitu Imam Syafi'i. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, guru kami dulu di Syam, Syekh Usama Ar-Rifai, ditanya. Dia kata, "Tuan, ada orang mengatakan kami yang mengikut mazhab Syafi'i sebagai bukan mengikut salaf. Apa pandangan tuan?" Maka Syekh Usama Ar-Rifai menjawab, katanya, siapakah salaf? Iaitu orang yang berada pada 3 kurun yang awal. Al-Imam Syafi'i berada pada zaman salaf, jadi kita semua adalah mengikut salaf, kata beliau. Orang yang mengikut Imam Abu Hanifah juga salaf, yang mengikut Imam Malik juga salaf, yang mengikut juga Imam Ahmad Ibn Hanbal juga adalah kaum salaf. Namun pada hari ini, beringat, ada orang yang mendakwa mereka mengikut salaf, tapi anti dengan Asy'ari. Mengikut salaf, kata mereka, kami salaf, anti dengan mazhab yang 4. Jaga baik-baik ni tuan-tuan. Siapa mereka ni tuan-tuan? Jaga baik-baik tuan-tuan ya. Ramai anak-anak muda kita yang tergeliat akalnya tuan-tuan, kerana liciknya permainan-permainan yang dilakukan oleh mereka ini. Mereka mendakwa mereka kaum salaf, dan mendakwa kami ini semua ahlul bid'ah, mengikut ulama, katanya. Kami orang mengikut salaf. Siapa yang sebenar-benarnya salaf? Iaitu mereka yang mengikut imam-imam besar yang ada pada zaman salaf. Mereka yang mendakwa mereka itu mengikut salaf, bila kita teliti, rupa-rupanya ikut Ibn Taymiyah.
Salaf Ibn Taymiyah rupanya. Ibn Taymiyah ni berada pada kurun yang keberapa? Kurun yang ke-7 Hijrah, masuk ke 8 Hijrah. Jadi orang ramai ni, orang awam, dia si tahu tuan-tuan perkara begini tuan-tuan ya. Salaf rupanya salaf Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bukan daripada salaf, orang yang sangat terkemudian, iaitu pada kurun yang ke-7 masuk ke 8 Hijrah. Kita yang mengikut mazhab Syafi'i, kita memang mengikut salaf. Sebab itu di Indonesia tuan-tuan ya, pondok-pondok yang mengikut mazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah, maka pondok-pondok mereka digelar sebagai pondok salaf. Di Indonesia kalau disebut pondok salaf yang mengikut mereka Asy'ari dan mazhab Syafi'i, inilah yang betul. Tapi kalau ada pondok yang mengaku dia salaf, bila kita cek tengok Ibn Taymiyah penuh dengan Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi penuh, ini bukan salaf, ini salah. Ini sudah salah tuan-tuan. Jadi beringat pada zaman ini zaman fitnah tuan-tuan, ramai rosak. Yang ramai rosak pada hari ini para cendekiawan profesional, sangat ramai terpengaruh dengan penipuan golongan ini tuan-tuan. Jadi saya menyebut-nyebut perkara ini tuan-tuan kerana kita mesti beringat merbahaya yang ada di sekitar kawasan kita. Tuan-tuan ya, saya ada mendapat beberapa info tuan-tuan ya, tentang Al-Asy'ariyah tuan-tuan ya, di mana saya melihat satu kenyataan daripada Majlis Agama Islam di Brunei tuan-tuan ya. Majlis Agama Islam di Brunei. Cuba kita tengok ni tuan-tuan ya. Tengok tak dapatlah, dengar tuan-tuan ya. Apa judulnya? Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam. Cuba tengok apa panduan. Panduan untuk penceramah di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam telah menetapkan dalam perlembagaannya bahawa agama Islam adalah agama resmi mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut mazhab Al-Imam Syafi'i. Maka dalam menyampaikan ceramah atau syarahan, walaupun pensyarah-pensyarah itu bebas memilih apa-apa jua tajuk topik mengenai agama, panduan-panduan berikut hendaklah dipatuhi. Yang pertama, dalam masalah fiqh dan usul hendaklah mengikut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Nampak terang dalam enactment dia tuan-tuan ya. Semua mesti berdasarkan qaul yang mu'tamad, qaul yang first class, bukan mengikut sebarang tuan-tuan ya. Cuma dalam enactment setengah jabatan agama ataupun setengah daripada Majlis Agama Islam di negeri-negeri kita ni, di Malaysia, ada ditambah sekiranya qaul yang mu'tamad tidak dapat diamalkan, maka boleh dirujuk kepada qaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Ini jelas tuan-tuan. Yang kedua, di dalam masalah akidah hendaklah mengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, selari dengan apa yang disebut dalam kitab ini. Ini dijadikan sebagai dasar di sana tuan-tuan ya. Di Brunei tuan-tuan, ajaran-ajaran Wahabi dapat dikawal tuan-tuan. Si ada orang berani menyentuh mazhab Syafi'i di sana tuan-tuan. Si ada orang berani menyesatkan orang-orang yang beraliran dengan Al-Asy'ariyah. Sekiranya ada, mereka akan dikenakan tindakan. Bahkan saya bertanya tentang kitab-kitab daripada luar yang masuk di Brunei, mereka beritahu bahawasanya kitab-kitab yang masuk ke negara Brunei dikawal dan diperiksa dengan secara detail, sehingga banyak pembekal-pembekal buku yang membekalkan buku ke negara Brunei pingsan tuan-tuan ya, kerana si dapat payment lambat. Dia proses, dia check every single kitab.
Kalau ada kitab itu unsur-unsur daripada aliran yang bertentangan dengan aliran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bertentangan dengan apa yang menjadi pegangan mereka di sana, kitab ni kita reject, tuan-tuan. Tapi di Malaysia ni, tuan-tuan, ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kedai-kedai buku di Kuala Lumpur, tuan-tuan, ya, dan di merata-rata penuh dengan buku-buku sesat yang membawa aliran kaum Al-Wahabi, ada kali aliran kaum Syiah, ada membawa aliran liberal, tuan-tuan, ya, macam-macam, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, ini pegangan di sana, tuan-tuan, ya, di mana, di Brunei. Hendaklah berpegang pada mazhab Syafi'i dan akidah golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi ini selari dengan apa yang kita baca pada hari ini, iaitu pada muka surat 3 ini, di mana diambil daripada kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Ini kitab besar, tuan-tuan, ya. Saya rasa tak kurang daripada 18 ke 20 mujallad, tuan-tuan, ya. 18 ke 20 volume. Panjang, tuan-tuan. Harganya ribuan, tuan-tuan. Ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zabidi, iaitu Syarah Ihya Ulumuddin. Siapakah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Kita telah teraskan sebentar tadi, ya. Beliau itu terkemudian sedikit daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahawa hukum-hukum agama yang digali daripada Quran dan hadis oleh seseorang imam, maka hukum ini dinamai sebagai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamakan mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Malik maka dinamai mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamakan sebagai mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad Ibn Hanbal dinamakan sebagai mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya semua itu adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita di Malaysia termaktub dalam kanun enactment bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Hatta di negeri Selangor contohnya dulu, tuan-tuan, ni saya lihat dalam enactment, barang siapa mengeluarkan pandangan ataupun fatwa bertentangan dengan mazhab Al-Imam Syafi'i, maka orang ini boleh ditangkap dan dipenjarakan dan didenda dengan satu jumlah wang. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, ya, pegangan mazhab Syafi'i ini pegangan majoriti umat Islam di Malaysia. Cuma lately, tuan-tuan, dah ada ramai pula mendakwa kami tak pakai mazhab. Dia kata kami ikut Quran dan Sunnah. Kerana Quran Sunnah itu pasti betul, ulama belum tentu betul, katanya. Ini, tuan-tuan, banyak orang awam tergeliat, tuan-tuan. Tergeliat akal dia, tuan-tuan, ya. Trik yang digunakan oleh mereka kepada orang awam. Dia kata kamu nak ikut ulama atau ikut Quran dan hadis? Tergeliat terus kepala orang, tuan-tuan. Terutama orang yang tidak mempunyai asas agama, tergeliat kepalanya. Ikut Quran, ikut hadis ataupun ikut ulama. Quran, hadis dah pasti betul, ulama belum tentu betul. Ini, tuan-tuan, ramai orang tergeliat, tuan-tuan. Jaga baik-baik, tuan-tuan, ya. Kalau ada orang mengutarakan begini, inilah dia golongan Wahabi, tuan-tuan, ya. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan kami mengikut Quran dan Sunnah, tetapi sebagaimana yang telah dikupas dan dirumus dan dikeluarkan oleh orang yang sangat tahu tentang Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mazhab Syafi'i hakikatnya mengikut Quran dan hadis. Cuma kita tidak berkemampuan terus mengikut Quran dan hadis kerana akal kita pendek, tuan-tuan, ilmu kita sedikit, tuan-tuan. Macam mana kita nak memaham Quran dan hadis, tuan-tuan?
Sekarang ini mereka mewar-warkan di merata tempat, ikut Quran dan hadis, ikut Quran. Kalau inilah yang diwar-warkan, ini akan membawa kesesatan kepada masyarakat. Sebab itu daripada dulu lagi ulama telah menyebutkan, barang siapa mengajak orang-orang awam mengikut Quran dan hadis dan meninggalkan ulama, inilah yang disebut sebagai kalimatul haq wa yuriduhul batil. Kalimah yang nampak benar, slogannya nampak benar, tetapi sebenar-benarnya tujuannya adalah batil. Jadi tuan-tuan ya, kita yang mengikut mazhab Syafi'i hakikatnya adalah mengikut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan ya, Al-Imam Syafi'i disebut sebagai nasirus sunnah, iaitu ulama yang meneguhkan sunnah, yang menolong sunnah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Al-Imam Syafi'i di dalam menentukan hukum hakam di dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuan-tuan. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bukan Imam Syafi'i menggunakan akal untuk menentukan hukum hakam tuan-tuan. Tidak. Al-Imam Syafi'i menggunakan Quran, menggunakan hadis, menggunakan ijma', menggunakan qiyas. Ini 4 perkara tuan-tuan. 4 perkara. Bukan semata-mata Quran dan hadis. Ada di sana ijma', yakni kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama pada satu-satu zaman. Dan qiyas, menggunakan qiyas, seperti di qiyas perkara-perkara yang telah disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan perkara-perkara yang baru muncul, seperti di qiyas dadah dengan arak, contohnya begitu tuan-tuan. Pada zaman Nabi si ada dadah tuan-tuan, si ada orang hisap ganja tuan-tuan, si ada orang makan atau minum ketum campur dengan ubat nyamuk tuan-tuan. Kalau makan ketum sahaja tu berkemungkinan ada baiknya, ada khasiatnya. Dari ketum plus ubat nyamuk, berat tuan-tuan. Minum-minum sewil tuan-tuan, jadi high tuan-tuan. Jadi kalau kita mau cari kalimah dadah di dalam Al-Quran, si ada. Kalau ada mumaddadah, itu bukan dadah tuan-tuan. Itu bukan dadah. Dalam hadis juga tak sebut dadah tuan-tuan. Jadi digunakan qiyas. Qiyasnya kepada hukum yang telah jelas dalam Al-Quran, seperti arak. Innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi arak ni, khamar adalah merupakan najis. Jadi Allah mencela arak. Apabila dicela maka hukumnya haram. Jadi bagaimana kita mau mengatakan dadah itu adalah seumpama arak, iaitu pada masalah memabukkan. Illahnya memabukkan. Dadah memabukkan, arak memabukkan. Bila minum dia hilang akal dia tuan-tuan ya. Maka dikias daripada situ, maka hukum dadah juga hukumnya haram, seperti haramnya minum arak. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Jadi tuan-tuan ya, kita mengikut hukum hakam dalam mazhab ini hakikatnya adalah mengikut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sini disebutkan, walaupun pada hakikatnya semua itu adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam soal-soal i'tiqad, hasil garian daripada Al-Quran dan hadis oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dinamai sebagai mazhab Asy'ari atau faham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari hanya menggali, merumuskan, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Ini tuan-tuan ya. Jadi kita ni tuan-tuan
Jadi kita ni tuan-tuan, mungkin masuk Isyak tuan-tuan ni, kita beri laluan azan. Allah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وبعث مقام محمود.
Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi tuan-tuan ya, pengajian ilmu yang seumpama ini tuan-tuan ya, menjadi fardu untuk menyelamatkan kita daripada kesesatan. Ini tuan-tuan ya, vaksin. Ini dikatakan vaksin tuan-tuan ya, vaksin akidah. Siapa yang tidak divaksin dengan vaksin akidah ni tuan-tuan, mudahlah diserang dengan virus-virus ataupun virus-virus sesat tuan-tuan. Orang yang sudah divaksin, kalau pada hari ini orang kata nak selamat, supaya kurang dia punya bahaya dengan COVID-19, hendaklah divaksin. Berebut-rebut orang semua vaksin kan tuan-tuan ya, kerana nak menyelamatkan nyawa. Mana lebih besar tuan-tuan, menyelamatkan nyawa dengan menyelamatkan akidah tuan-tuan? Mana lebih besar tuan-tuan? Tapi itulah tuan-tuan, inilah manusia di akhir zaman menganggap isu akidah sebagai isu remeh-temeh, isu yang tidak penting. Jadi ada orang mengajar ilmu akidah, ramai yang buat tak kisah gitu tuan-tuan ya. Sedangkan kita sedang memberikan vaksin supaya kita menjadi seorang yang kebal akidahnya daripada diresapi dengan faham-faham yang sesat. Kenapa anak-anak kita ini jadi macam-macam tuan-tuan pada hari ini? Jadi liberal, jadi Syiah, jadi Wahabi, dan ajaran-ajaran seperti Qadiyani, jadi Bahai, macam-macam sekarang tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak ada vaksin dalam diri dia. Ilmu tak ada tuan-tuan, tak mau mengaji, tak mau datang mengaji, belajar. Pada hari ini orang lebih memberi tumpuan pengajian yang bersifat duniawi, pengajian yang bersifat keduniaan. Saya tidak menafikan keduniaan itu juga penting, tetapi yang terlebih penting adalah ilmu-ilmu yang berkait dengan keakhiratan, ukhrawi. Kerana ilmu itu yang boleh menyelamatkan kita kepada kehidupan yang kekal abadi. Ilmu dunia habis di dunia lah tuan-tuan ya, habislah di dunia. Tapi ilmu akhirat ini tuan-tuan memberikan keselamatan kepada kita di dunia sampai di akhirat tuan-tuan. Jadi sepatutnya vaksin yang kita nak beri ini orang berbondong-bondong, tapi begitulah tuan-tuan, ramai orang tidak faham masalah ini, dan benda-benda yang bersifat kebaikan, kebenaran ini tak ramai orang. Yang ramai orang pergi tempat-tempat yang tidak ada faedah. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Yang jahat lebih ramai tuan-tuan daripada yang bersyukur. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, kita SOP kena berhenti kan tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah taala pada kuliah yang akan datang kita akan menyambung tajuk yang ketiga, iaitu firqah-firqah di dalam Islam. Jadi siapa yang dah ambil buku, dah dapat buku, tandakanlah tuan-tuan ya. Dan kalau minggu depan ada saya dapat hadiah, janganlah buku tinggal di rumah pula tuan-tuan. Orang rumah asyik baca buku tu tuan-tuan. Buku kena bawa tuan-tuan, mengaji buku mesti dibawa. Kita dapat dengar dan kita melihat, dan itu akan lebih baik. Kita boleh ingat balik rumah, kita boleh baca, oh ini yang disebut tadi, dia ingat baliklah tuan-tuan. Tapi kalau kita tak pegang buku,
tak pegang kitab ni, lebih-lebih lagi kita dah umur awal 60-an atau hujung 50-an ni, memang masuk tekanan keluar kiri lah tuan-tuan ya. Balik rumah lupa semua tuan-tuan, kena mikolog habis lupa semua tuan-tuan, kena laksa Sarawak habis tuan-tuan hilang semua tuan-tuan. Jadi mengaji ni kena bersungguh-sungguh, kerana ilmu ini adalah ilmu yang menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan dunia bersifat fana, binasa, sementara. Jadi kita di dunia ini sebenar-benarnya Allah jadikan kita untuk diuji. Siapa yang terbaik maka diberi syurga. Mana yang banyak salah maka diberi neraka. Jadi ini dunia ini tempat manusia ataupun hamba-hamba Allah ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tengok mana satu hamba yang akan diberikan ganjaran yang besar, iaitu dengan jannah, iaitu syurga. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita sambung bab yang ketiga, firqah-firqah di dalam Islam. Ada apa-apa nak bertanya tuan-tuan dengan apa yang kita dah baca ni? Ada siapa nak bertanya? Satu dua soalan. Saya beri masa dalam 2-3 minit. Ada? Ada nak bertanya? Si ada. Wallahu a'lam. Insya-Allah ada panjang umur, kita jumpa lagi pada kuliah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.